ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعلنا من عباده المؤمنين وجعلنا من أهل العلم وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين الذي أسبغ علينا نعمة الإيمان والإسلام. والحمد لله الذي رزقنا الصحة والعافية وجعلنا من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونوره ونصره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم فتحه ونوره ونصره وبركته وهداه. وبارك لنا في أعمارنا وفي أموالنا وبلغنا رمضان وسلمنا لرمضان وتسلمه منا متقبلا واجعلنا من الصائمين والقائمين وهيئ لنا بطانة صالحة وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث هو كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Sebagai sambungan dari surah yang terdapat surah yang ke-89 daripada 114 surah, dan ini adalah minggu ataupun hari terakhir kita berada di luar daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Minggu depan panjang umur, insya-Allah kita telah pun mula berada pada hari yang ke 1, 2, 3 tak 3 Ramadan rasanya, insya-Allah. Itu kalau puasa dah. Kalau tak puasa, satu pun tak ada juga lah. Baik, kita dah mula tentang perbincangan pada minggu lepas. Cuma ada beberapa perkara yang perlu kita sebut tentang surah ini, di antaranya fadilat surah ini. Seperti mana 2-3 surah yang lepas, ada beberapa hadis yang menyatakan tentang kelebihan surah yang kita baca. Surah ini di antara kelebihannya ialah rawan Nasa'i an Jabir qala salla Mu'adun salatan faja'a rajul fa salla ma'ah fatawwal fa salla fi nahiyatil masjid summa ansaraf fa balagha dhalika Mu'adan faqala munafiq fa dhakara dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala al-fatal faqala ya Rasulullah ji'tu usalli ma'ah fatawwala alayya fansaraftu wa sallaitu fi nahiyatil masjid fa'allaqtu naqati faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afatannana ya Mu'adh afattana ya Mu'adh aina anta min sabbihi isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal fajri wal laili idza yaghsha. Ini mengenai satu kisah yang berlaku. Mu'az dia semayang jadi imam. Ada orang lelaki yang ikut dia, ada makmum yang ikut bersama dengan dia semayang. Mu'az ni semayang panjang sehingga makmum ni jadi gelisah.
ceritanya ini dibawa kepada Nabi SAW. Lalu Nabi cerita kepada Muaz, adakah kamu nak mencetuskan fitnah wahai Muaz? Kenapa kamu tidak baca surah Sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wadhuhaha ataupun wal fajri, surah yang akan kita baca ni, dan wal laili idza yaghsha, maknanya surah yang tidak panjang sangat. Kerana lelaki tadi mula-mula dia semayang berjemaah, tapi bila panjang sangat dia tembur semayang secara sendiri. Kemudian dia duduk di penjuru masjid. Nak cerita bahawa kelebihan surah ini boleh dibaca dalam semayang-semayang yang dinyaringkan bacaannya, seperti mana subuh, maghrib, isyak, zuhur, asar. Tak baca nyaring kan? 3 saja yang dibaca nyaring. Baik. Surah ini di antaranya ialah membicarakan tentang sumpah Allah dengan waktu fajar, dengan 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah, bulan 12 daripada bulan Islam, tentang Allah Ta'ala bersumpah dengan angka genap dan ganjil, dan begitu juga Tuhan bersumpah dengan waktu malam. Seperti mana sebelum daripada ini, di antara kaedah, bila mana terdapat sumpah Allah Ta'ala dengan perkara-perkara ataupun dengan makhluk, maka di situ menunjukkan kepada kita ada satu benda yang besar yang akan diberitahu oleh Allah Ta'ala kepada kita, kepada manusia. Jadi di sini Tuhan bersumpah dengan Al-Fajar yang pertama, wal fajri. Kita ulang balik di antara kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu fajar. Kerana waktu fajar ni boleh dikatakan waktu permulaan lah dalam kehidupan kita, hari baru. Buka fail baru, kita akan hidup pada hari tersebut. Dan bila datangnya fajar, maka biasanya akan ada cahaya yang mula menerangi alam daripada kegelapan malam. Dan keluarnya cahaya pada waktu siang bermula daripada waktu fajar. Dan dia adalah merupakan waktu yang memecahkan kegelapan malam menjadi terang. Dan waktu fajar ni berulang pada setiap hari. Bila ada waktu fajar, maknanya adalah hari baru. Tapi bagaimana kalau tidak ada fajar pada setiap hari? Maka adakah ada hari baru bagi kita? Tak ada subuh. Ada tak hari baru? Tak ada lah. Tak ada hari baru. Jadi di antara sunnah alamnya ada waktu fajar pada setiap hari. Dan bila sebut tentang waktu fajar, biasanya dia berkait dengan bangkit, bangun daripada tidur. Kalau orang tidur, fajar tak bangun, maka itu dipanggil apa? Panggil tak ada fajar. Tak. Waktu fajar ni dipanggil waktu yaqazah, waktu orang sedar bangun. Ayam pun bangun kan? Ayam bangun awal daripada tuan. Jadi mana yang lebih afdal, sembelih tuan ke sembelih ayam? Ayam bangun lebih awal. Kemudian waktu pagi ni ialah waktu orang bersiap sedia. Bersiap sedia untuk mencari perkara-perkara yang mendatangkan manfaat dan mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Di antaranya ialah waktu orang keluar rumah pada waktu pagi. Waktu pagi-pagi ni jam tak? Pagi jam. Kalau tengah hari tak jam, sebab orang keluar cari rezeki pada waktu pagi. Ini umum. Walaupun ada orang yang mungkin masuk kerja tengah hari, masuk kerja petang, malam dan sebagainya, tapi pagi ni adalah waktu aghlabiyah,
Waktu kebanyakan orang keluar kerja. Kalau orang meniaga pasar borong sebahagiannya sebelum subuh tu ada dah. Kerana kalau lepas subuh masa ni baru rugi, maka dia jual sayur lah, tak ada orang beli. Sebab pelanggan balik habis dah. Orang yang membeli sayur balik habis dah. Dan di antaranya juga ialah waktu fajar ni waktu kita meminta rezeki. Kita cari rezeki, usaha cari rezeki, di antaranya ialah dengan berdoa dan juga dengan sembahyang subuh. Jadi kalau orang bangun cari rezeki saja, tak sembahyang subuh, maka barangkali dia telah bertukar dah daripada manusia kepada makhluk lain, makhluk asing. Mungkin kaki 4 ataupun kaki 10 ataupun mungkin tak ada kaki pun. Sebab manusia mesti gunakan waktu fajar itu untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Di antara doa itu ialah semayang, kerana dalam semayang tu semuanya adalah doa belaka. Baik, selain daripada itu juga waktu fajar ini adalah waktu menjadi petanda kepada seseorang itu sihat. Biasakan bangun pagi, orang yang tak sihat dia akan rasa mungkin sakit orak, mungkin sakit kepala, mungkin sakit apa lagi, sakit perut kan. Pagi ni setengah orang sinonim, bangun pagi sakit perut, makan tak makan pun sakit perut. Kalau makan lagilah sakit perut, itu setengah orang. Dan biasa juga waktu pagi ni orang yang sihat dia akan buang air besar dan air kecil. Biasa kan, automatik gitu. Kalau orang tu bangun pagi tak buang air besar dan air kecil, tu dia ada masalah, ada something wrong, dia ada masalah, sumbat waya ke, sumbat paik ke apa dan sebagainya, tu dia ada masalah. Dan begitu juga bila bangun pagi, setengah orang dia akan bersiap sedia dengan mungkin ke bilik air mandi, ambil air semayang, gosok gigi, sabun dan sebagainya. Jadi segar balik. Segar balik. Tapi kalau bangun pagi tak mandi, tak gosok gigi, itu biasanya orang yang ada niat lepas pada bangun tu nak tidur balik kan. Biasanya Ramadan lah. Ramadan ni biasanya yang jenis tak sembahyang subuh ataupun sembahyang subuh sendiri-sendiri ni, lepas sahur je debung tidur balik kan. Tidur balik. Bila bangun, tengok keadaan. Kalau tak kerja, mungkin maghrib bangun. Pertama bangun sahur, yang kedua bangun buka. Jadi untunglah dia, untung dunia. Sepatutnya lepas subuh tu tidak tidur. Nak tidur juga tunggu naik matahari dah. Di antara amalan lepas subuh tu, kita berzikir atas tika semayang ke, atas tika sejadah ke, atas tika zam-zam lakazan ke, di tempat yang suci. Sama ada kita berdoa, berzikir, baca Quran dan sebagainya. Dan Ramadan biasanya kita baca Quran lah. Itu sinonim dengan Ramadan. Orang puasa biasanya dia baca Quran. Habis tak habis, itu cerita lain. Tapi roliknya orang yang jenis baca Quran ni memang habis. Yang tak habis tu sebab tak baca, dia tak habis. Dia ambil Quran, dia pegang, debok jatuh Quran. Sebab dia tidur sah. Dia tidur, dia tak baca. Dan kelemahan kita pula, bila baca Quran je mengantuk. Baca WhatsApp tak mengantuk, tengah tidur cerah mata. Setengah orang yang beriman, bila dia mengantuk baca Quran, dia semayang, dia ada segar. Dia terbalik. Macam mana kita nak ubah tu? Jadi macam tu, baca Quran jadi segar, baca Quran jadi tenang, baca Quran jadi seronok dan sebagainya. Jadi kita kena minta dengan Allah Ta'ala lah. Sambil-sambil baca Quran tu minta dengan Allah Ta'ala supaya kita berada dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Baik, selain daripada itu, surah ini juga menceritakan tentang cerita-cerita umat-umat yang zalim pada zaman dahulu. Zalim mereka ini, mereka mendustakan para rasul, seperti mana kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun. Semuanya itu adalah merupakan permisalan, contoh kaum-kaum yang zalim. Mereka dilantik oleh Allah Ta'ala rasul, tapi mereka membohonginya.
dan mereka itu sangat zalim. Seperti kita tengok kisah Nabi Allah Saleh alaihissalam. Nabi Allah Saleh alaihissalam dia berhadapan dengan kaumnya yang menderakainya. Di antara apa yang berlaku kepada Nabi Saleh, Tuhan berikan kepadanya unta betina. Unta yang sangat besar saiznya dan rasanya susu pun banyak. Susu banyak. Di antara mukjizat yang Tuhan beri kepada Nabi Allah Saleh. Nabi Allah Saleh beritahu kepada kaumnya, kamu tunggu di sini di bukit. Akan keluar seekor unta betina daripada bukit ni. Semua kaum dia kata lawak. Nabi Saleh ni tak betul. Tiba-tiba keluar. Bila keluar pula, dia bukan sekadar tak percaya, dia ambil manfaat pula daripada unta. Kemudian unta itu Nabi Allah Saleh kata, satu hari air minuman untuk unta saja, maknanya kena catu. Satu hari untuk manusia. Jadi ramai tak setuju. Sampailah akhirnya Nabi Saleh beritahu kepada kaumnya, jangan bunuh unta ni. Tapi kaum dia nak bunuh juga. Akhirnya dia bunuh. Maka akhirnya turun angin yang kuat, yang kencang, sehingga menghancurkan dan membinasakan seluruh kaum Nabi Saleh yang engkar kepada ajaran yang dibawa. Itu di antara pengajaran. Di antara kisah Fir'aun seperti mana yang kita maklum, Nabi Musa alaihissalam menjadi musuh utamanya, dan akhirnya dia berhasrat untuk bunuh Nabi Musa alaihissalam, tapi akhirnya Tuhan tenggelamkan dia dalam laut. Biasanya mati lemah ni mati syahid. Salah. Orang mati lemah, mati beranak, di antaranya mati kerana wabak, COVID dan sebagainya. Itu di antara salah satu daripada mati dan syahid. Mati syahid. Tapi syahid akhirat, bukan syahid dunia. Kemudian Fir'aun mati tenggelam. Adakah syahid? Syahid tak? Tak syahid, sebab syarat syahid itu mesti beriman kepada Allah Ta'ala. Sama juga Abu Jahal dan Abu Lahab. Kubur dia di mana? Lahir di mana? Mekah kan? Lahir dan mati di Mekah, tapi tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Minuman asasi dia, makanan asasi dia ikut makanan Nabi, Zam-zam, buah kurma, tapi kafir, maka tak dapat pahala sunnah, sebab tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Baik, surah ini juga menceritakan tentang bagaimana Allah Ta'ala cerita tentang kehidupan manusia di dunia ini penuh dengan ujian. Ada masa Tuhan uji manusia dengan al-khair, dengan kebaikan. Ada masa Tuhan uji manusia dengan kejahatan. Makna khair ni benda yang kita suka, yang kita minat, hobi kita, Tuhan beri pada kita. Kalau kita nak makan, ikut selera kita, semua ada. Setengah orang kata dunia ni macam syurga dah. Sebab nak makan durian, ada durian, makan apple, ada apple, nak makan peta jeruk, ada peta jeruk, nak makan kedah, ada buah kedah, makan buah berangang, ada buah berangang. Cumanya di syurga tak payah cari, terlintas je mari selalu. Di dunia ni kena cari. Tak ada di Kuamang, kena cari di Johor. Tak ada di Johor, cari di Mekah. Tak ada di Mekah, kena cari di Australia. Kena cari dah. Kalau ada, alhamdulillah. Tak ada, tangguh dulu. Mari musim dia, maka baru boleh makan. Sebab tu sebut macam syurga. Dia bukan syurga. Kalau syurga, lain. Begitu juga Tuhan uji manusia dalam dunia ini. Ada yang kaya, ada yang susah. Yang kaya, Tuhan uji dia, tengok macam mana dia dengan kekayaan dia. Adakah dengan kekayaan dia tu dia jadi Qarun? Tak. Jadi kaya kedekut. Ni bulan puasa nak mari ni, dipanggil bulan kita bantu orang, sedekah orang. Adakah syarat kita kaya? Tak kan? Syarat kita beri. Sikit banyak itu cerita lain, tapi yang penting kita beri. Takkan kita tak boleh nak beri. Apa dia ni, orang cecah roti tu buat apa? Mushroom. Tak, takkan tak boleh nak beri sepinggan. Tak. Ataupun si goreng ayam ke, ataupun daun bergaga ke dan sebagainya, tepeng ke, segelah macam tu.
kata dia nak beri, sebab benda tu benda yang paling mudah. Kalau kita kaya, satu lori kita beri air apa? Air badak ke orang. Sebab orang puasa kan panas, beri air badak sejuk. Agak-agak malam tu boleh terawih lah, tapi rupanya membadak terus, tak terawih. Boleh air badak lalu tak terawih. Bukan kau kuat tapi kau hojeng. Ada orang susah tapi dia tidak mencuri, tidak menipu orang, dia puasa. Sebab apa? Sebab fakir itu bukan alasan untuk dia tidak taat dan deraka kepada Allah Ta'ala. Jadi tuan uji ni, kita ni macam-macam. Ada orang sihat, ada orang sakit. Kita sihat pula, sihat tak macam orang. Orang lain sakit pula, sakit tak macam orang lain. Dia pelik kan. Ada setengah orang kalau tak makan sakit sebab gastrik kan. Ada setengah orang bila makan sakit perut sebab kesemelik ke apa dan sebagainya. Jadi maknanya tuan uji kita ni macam-macam. Ada setengah orang duduk dalam ekor macam ni, kejap kecing. Ada setengah orang duduk tengah panah, tak kecing-kecing pun. Nah. Ada setengah orang duduk dalam aircon, lepas minum air, makan, macam-macam. Ada orang buat kerja tengah panas, daripada pagi sampai ke petang, tak minum air pun. Sebab lebihan Tuhan beri pada dia. Itu masing-masing tidak sama. Sama juga setengah orang dia makan pagi saja, kemudian malam karang pula makan. Ada setengah orang pagi tak makan, tengah hari tak makan, petang tak makan, pagi esok makan. Sebab apa? Sebab tak lapar. Ada setengah orang makan banyak kali tapi lapar semacam. Tu lagi pelik kan. Makan banyak kali tapi lapar. Makan banyak kurus. Pelik tak? Tak makan gemuk tak? Tak macam kita tak makan gemuk. Ada orang makan banyak kurus. Ada orang tidur siang malam, tidur ngantuk semacam, bangun muak dah boleh. Ada setengah orang tidur sikit je, 2-3 jam je. Macam orang-orang yang sibuk kan, tidur 2-3-4 jam, tidur dalam kereta, tidur dalam pejabat sekejap. Time kerja mana ada. Kita tidur cukup. Mari pejabat kerja, tengah pegang pen pun jatuh pen. Tidur, kata apa tu? Tidur ke? Tak tidur, pen jatuh. Mana kabel lain lagi. Kemudian begitu juga surah ini cerita tentang betapa dahsyatnya tentang hari kiamat. Kita dah sering kali jumpa ayat-ayat kiamat. Di dalam surah ini ada ayat yang mencerita tentang bagaimana kiamat itu berlaku, dahsyatnya. Kemudian akhirnya penghujung surah ini akan membahagikan manusia kepada 2 puak di akhirat besok. Ada orang yang suada, berjaya. Ada orang yang asyqiya, celaka. Kemudian orang-orang yang celaka ni bila dibangkitkan semula pada hari akhirat besok, mereka akan melaun ungkapan ya laitani qaddamtu li hayati. Maknanya kalau boleh nak hidup semula. Tujuannya apa? Tujuan nak jadi baik, jadi berjuru. Tapi dalam satu ayat Al-Quran cerita bahawa orang yang jenis engkar pada Allah Ta'ala ni, kalau dia mati kemudian dihidupkan balik sebab dia kata nak buat alasan kerana nak jadi baik, kalau hidup balik tak baik juga. Tu maknanya memang tak pakar lah. Macam setengah orang kan, masa sakit ni bukan main lagi, berhasrat tahun ni nak puasa habis lah 30 hari kata. Bila sihat tak puasa juga, ataupun puasa tak habis. Sebab apa? Sebab dah terbiasa tak puasa. Kalau dulu orang tua-tua dia panggil puasa yuk-yuk. Ada dalam kaum Malbawi, dalam kaum Dewan Bahasa ada tak puasa yuk-yuk kan? Yuk-yuk tu nama puyuk kan. Dulu orang tua dia masak nasi mesti ada baki biasa dalam puyuk, nasi sejuk apa dan sebagainya. Nasi yang saur tadi mungkin ada lagi. Setengah orang puasa pagi-pagi gini orang tak ada kan, pergi kerja belaka, tak pergi pasar, dia pun buka puyuk. Dia pun buat tidur, buat lembek. Buka sekarang dia paling parok bahan nasi, makan balik. Sebab tak berkat. Orang puasa ni walaupun dia tak makan siang hari, tapi bila dia buka puasa dia tak makan banyak.
Tu mungkin tanda puasa sungguh lah. Tapi kalau buka makan banyak mungkin tak puasa lah. Mungkin tak puasa. Dia makan banyak kali tak apa, jangan makan sekali tu banyak selalu. Makan banyak kali, buka makan, semayam makan, nak tarawih makan pulak, lepas tarawih makan pulak, nak tidur makan pulak, lepas tidur makan pulak, tak apa, banyak kali tapi sikit. Kalau banyak tu jadi masalah selalu. Sebab tali perut kita pun tak ada nak proses. Makan banyak-banyak sangat bolak kan. Tu. Macam mesin bas tu, dia berapa kilo? 5 kilo. Kita pergi 50 kilo, mampu kerah kawan tu. Jadi kena ikut kapasiti dia, kemampuan yang ada pada dia. Kita pun begitu juga makan. Baru makanan kita itu jadi ibadah. Kalau makanan itu banyak, maka kata ulama tasawuf, kelebihan makan banyak dia akan jadi letih. Bila letih, dia akan mula nak tombang, akhirnya dia atas kursi malah lah. Kursi malah ataupun kelantang, akhirnya tidur. Nak bangun balik payah dah. Kalau ada besi ke apa tempat maut tepi tu, kalau dia maut patah riuk habis. Sebab mana besi tu tak padang nak tanggung keberatan ataupun banyaknya dia makan. Kemudian cerita tentang orang-orang yang berjaya di akhirat besok, yang dipanggil sebagai nafsul mutmainnah. Mana orang-orang yang bagus, mereka juga akan mendapat kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, walayalin ashrin, Tuhan bersumpah lagi, walayalin ashrin, dan demi 10 malam. Kita dah sebut baru ni 10 malam tu ialah 10 Zulhijjah, daripada bulan Zulhijjah lah, daripada bulan 12. Ni biasanya musim haji. Musim haji bermula daripada malam hari raya puasa sehingga subuh raya haji. Maknanya 2 bulan 10 hari. Kalau orang perempuan yang mati suami, berapa lama iddah dia? Berapa kali? Orang perempuan yang mati suami 3 bulan. Boleh berteka-teki selagi mana belum list. Orang lelaki berapa bulan? Kalau bini ni mati kena beriddah. Tu lelaki ya. Hari ni bini ni mati, pagi ni petang boleh nikah. Orang perempuan yang mati suami, iddah dia mestilah 4 bulan 10 hari. 4 bulan berapa hari? 120 10 hari, jadi 140. Jadi dalam masa dia berpantang tu, dia tak boleh terima lamaran orang, dia tak boleh menikah, dia tak boleh belecu, dia tak boleh jangok-jangok, dia tak boleh pergi jogging, kayu basikal yang mengada, yang nak mengada. Sebab kalau mati masa tu, maka mati dalam maksiat. Jadi orang perempuan yang mati suami kena duduk di rumah. WhatsApp pun tengok apa yang penting. Kalau ada apa-apa daripada orang luar itu dan sebagainya, lepas 100 hari ni, 130 hari ya, barulah orang kata boleh. Kalau nak menerima pinangan orang nak mari tengok ke apa dan sebagainya. Mana tahu dulu cinta dengan orang lain, kahwin dengan orang lain. Bila mati suami ni, nak balik kepada cinta asal balik. Cinta monyet ke macam tu. Dia kena ingat tu. Kalau buat juga jadi haram. Kalau keluar rumah kerana tak ada orang nak beli barang dapur, kelengkapan kehidupan dan sebagainya, itu tak apa. Tapi kalau ada orang lain, maka tak boleh keluar. Tak. Lelaki pun biasanya kalau bini mati tak nikah selalu. Jarang lah tak saat. Melainkan dia ada perjanjian dah. Masa bini dia sakit dulu tu, ada perjanjian belaka dah. Kalau awak mati ataupun hari yang dia dipersetujui kahwin tu, tiba-tiba bini dia kejut mati, jadi terus je dah kahwin tak? Ada kan kes macam tu. Baik, walayalin ashrin, dan demi 10 malam daripada bulan Zulhijjah, wasyaf'i, dan demi angka ganjil. Wasyaf'i demi genak. Syafi'i genak, witir ganjil, gitu kan.
Witir ganjil. Lepas tu sembahyang witir 1, 3, 5, 7, 9 belah. Tu makna ganjil. Wasyaf'i demi waktu genap, angka genap. Apa maksudnya? Maksudnya ialah 10 hari Zulhijjah. Wasyaf'i itu 10 hari Zulhijjah yang dikenali sebagai hari raya haji. Hari raya haji. Sebab apa Tuhan bersumpah dengan Asy-Syaf'i 10 hari bulan Zulhijjah, hari raya haji itu? Sebab hari itu kalau tengok seluruh masyarakat Islam di dunia, mereka akan mula menyembelih korban, kan? Bulan lain tak ada. Bulan Syawal, hari raya pertama, tapen, sepinyuk gitu kan. Tak ada korban. Kalau korban pun korban ayam saja, kambing gitu saja. Tapi bulan Zulhijjah 10 hari bulan lepas sembahyang raya syarat dia, maka disunatkan korban sehingga hari yang kedua, ketiga dan keempat. Dan bagi jemaah haji, hari yang ke-10 ni mereka dah mula berangkat daripada Arafah. Ada yang balik ke Mina untuk buat jamarah lontar, ada yang balik ke Mekah untuk melakukan tawaf, dan ada sebahagian mereka dah dapat tahlul awal. Maknanya mereka dah bebas daripada 10 daripada 13 pantangan ihram yang ada. Itu Wasyafi. Kemudian hari yang ke-10 Zulhijjah ni, kalau orang buat haji memang kita tengok keadaan dia memang agak sibuk lah dengan pelbagai jenis ibadah yang perlu dia sempurnakan bagi tujuan dapat haji yang sempurna. Setelah mana mereka balik daripada bumi Arafah, dia dalam haji ni dia ada hari yang ke-8, hari yang ke-9, hari yang ke-10. Hari yang ke-10 dia panggil Yaumun Nahri, hari sembelih, ataupun kita panggil hari raya haji korban, hari raya haji korban, hari raya haji, hari raya haji. Kemudian hari yang ke-9 dipanggil hari Arafah. Hari Arafah ni orang yang tak pergi haji sunat nak puasa. Orang yang pergi haji dia sibuk dengan mendoakan ataupun berdoa kepada Allah Ta'ala, kerana seperti mana yang kita sebut baru ni, hari Arafah tu ialah hari yang terbaik dalam hari-hari kita di dunia, dan setiap doa kita akan diaminkan oleh para malaikat. Wal witri, hari yang ke-9 ialah hari wukuf di Arafah. Seluruh malaikat diperintahkan Allah Ta'ala turun ke bumi Arafah untuk meraih ataupun mendoakan ataupun mengaminkan doa-doa jemaah haji. Kemudian bila jemaah telah berangkat daripada Arafah menuju ke Muzdalifah ataupun ke Mekah, maka pada ketika itu Nabi buat perbandingan seperti mana bayi yang baru keluar daripada perut ibu. Apa maksudnya? Maksudnya orang yang pergi haji dah selesai wukuf di Arafah, dia akan bertolak ke Muzdalifah ataupun ke Mekah, maka seperti mana dia tidak ada dosa, seperti hari dia mula lahir di dunia, tak ada dosa. Jadi mana orang pergi haji, tapi haji yang betul lah. Kalau haji duduk di Arafah tak berdoa ataupun tidak ada ilmu pergi haji, maka tak ada apa-apa jugalah. Jadi orang yang pergi dalam keadaan berdoa, beribadah kepada Allah Ta'ala, bila dia keluar daripada Arafah, maka seperti mana kayaumi waladathu ummuh, seperti mana dia baru dilahirkan oleh ibunya. Cumanya tak isap pek je, tak pakai pampers je. Yang dimaksudkan di situ ialah tidak ada dosa. Wal laili idza yasri, dan demi malam apabila dia berlalu. Yasri maknanya berlalu. Demi malam apabila dia berlalu ataupun datangnya siang. Kenapa Tuhan bersumpah dengan malam? Di antara sebabnya kerana bila datang malam ni, dia akan mula ada kegelisahan kepada manusia. Di antaranya gelap, itu menyebabkan jadi takut. Di antaranya biasa orang mencuri dulu-dulu pada waktu malam, kan, dulu. Sekarang ni dia bertukar. Banyak orang mencuri besi buruk waktu siang hari. Dan begitu juga bila datangnya malam,
Malam ni adalah waktu yang paling aktif bagi orang yang beramal dengan ilmu hitam. Ilmu hitam. Lepas tu kita tengok dalam filem Piramli kan, yang jenis ketut dengan cerita apa, yang tak pengerah tu, lagi mana lagi tak banyak pengerah lagi kuat dia katuk. Cerita benda tu ada di antara lakonan itu, dia letak ayat pengasih ke apa kan, tak silap gitulah. Kita pun tengok masa zaman kita jahiliah dulu, budak-budak. Jadi nak letak benda tu bawah rumah tu, dia mesti tepat pukul 12 malam. Kalau sebelum pukul 12 malam, maknanya tak erti, tak jadilah, ilmu hitam tu tak menjadi. Jadi ni ilmu sihir ke santau ke apanya, dia kena biasanya amal ataupun buat pada waktu tu. Sihir lagilah, maknanya lepas pada pukul 12 malam. Lepas tu kalau kita tengok, biasanya sambutan tahun baru Masihi 1 Januari itu dia akan bermula lepas detik 12 malam kan. Kalau sebelum 12 malam orang tak sambut lagi. Jadi maknanya apa? Maknanya yang sambut detik 12 malam 1 Januari itu boleh dikatakan setan-setan belaka. Dia katakan gitu. Sebab waktu lepas pada pukul 12 tu kalau buat jahat memang setan. Tapi baru ni kita cerita 1/3 malam. Kalau lepas 1/3 malam tu kita buat amal, maka itu tanda orang yang sangat bertakwa dan sangat baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, wal laili idza yasri, dan demi malam apabila dia telah pun berlalu. Demi malam apabila dia telah pun berlalu. Ini adalah merupakan sumpah yang terakhir dalam surah ini. Tuhan bersumpah dengan malam, idza jaa, apabila dia datang, wa aqbala, dan apabila dia beredar. Jadi malam ni dia datang, Tuhan bersumpah dengannya kerana apa? Kerana berlakunya sebahagian daripada ketakutan. Kemudian apabila dia hilang, maka kegelapan malam itu pun hilang juga. Wal laili idza adbar, dalam surah Al-Muddathir pun Tuhan ada sebut. Wal laili idza as'as, dalam surah Takwir. Semuanya cerita apa? Cerita tentang zalam. Zalam maknanya gelap. Orang yang buat zalim maknanya orang yang buat gelap ataupun buat jahat. Begitu juga apabila datangnya subuh, maka orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dia telah pun mula merasai keseronokan, banyak manfaat. Kerana apa? Kerana waktu subuh ni waktu orang yang beriman kepada Allah Ta'ala bangun. Jadi selagi mana kita tak bangun subuh, maknanya manfaat itu tidak ada kepada kita. Dan begitu juga bila berlalunya malam, diri manusia ataupun jiwa manusia akan mula jadi tenang, berani nak buka pintu rumah kan, berani nak pergi siram bunga, berani nak buka pintu pagar dan sebagainya, berani. Sebab apa? Sebab kegelapan malam tu telah pun hilang. Begitu juga kegelapan malam ni mendatangkan rahah ataupun mendatangkan rahah. Panggil apa rahah? Keselesaan. Mendatangkan keselesaan kepada manusia untuk buat kerja. Kalau buat kerja malam, kena pakai lampu, kena pakai cahaya. Siang hari tak payah. Jadi memudahkan kehidupan dan pergerakan manusia. Begitu juga siang hari ini dia menyebabkan seseorang tu hilang mengantuk. Tapi kalau malam mengantuk. Kalau orang yang tak tidur malam tu, mungkin dia ada masalah. Masalah apa? Masalah apa? Kalau malam je tak mengantuk, siang hari tidur. Ni masa ni tidur. Bila bangun asar kan.
Jadi kalau puasa untung sama dia. Untung dia. Dia siang hari mati, malam hidup. Seperti mana kelelawar kan. Kelelawar. Sekarang ni payah nak tengok kelelawar saat. Dulu kelelawar banyak. Masuk dalam rumah. Rumah dulu kan dia tak ada siling. Atap begitu saja masuk dalam rumah. Baik. Selepas pada sumpah, biasanya dia ada jawab. Dia ada jawab. Kita dah banyak kali dah cerita ni, tapi mungkin kita manusia ni cepat lupa. Setiap daripada sumpah dia ada jawab. Dan jawab dia di sini kalau mengikut setengah ulama ialah mahzuf. Mahzuf maknanya dia ada tapi tak nampak. Macam jin dengan malaikat, ada tak? Ada, tapi tak nampak. Begitu juga mengenai jawab kepada beberapa sumpah ini, jawabnya ialah mahzuf. Mahzuf maknanya tak ada, tapi maknanya Tuhan bersumpah dengan segala apa yang disebutkan tadi, jawabnya bahawa orang kafir ni pasti akan diazab. Sebab menceritakan tentang apa? Tentang perihal orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mentafsirkan ataupun mengatakan demikian. Dan ada yang mengatakan bahawa firman Allah Taala, inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Ia adalah merupakan jawab kepada qasam ini. Mana ayat tu duduk? Duduk di hujung sekali. Kan? Hujung sekali tu, fasabba alaihim rabbuka sauta azab inna rabbaka labil mirsad. Jadi itu dipanggil jawab kepada sumpah yang Allah Ta'ala bersumpah. Ini jelas di sini bahawa Tuhan bersumpah dengan sesuatu perkara nak menunjukkan kepada kita tentang akan berlakunya suatu perkara yang besar, ataupun pasti akan berlaku azab kepada orang yang kafir dan ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Sampai situ dulu hari ni insya-Allah. Yang lain itu kita akan sambung pada bulan Ramadan insya-Allah. Jadi kebaikan yang kita buat pada bulan Ramadan pastinya berganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang mendengar rasanya tak berat lah, yang bercakap ni kena tekuk. Jadi insya-Allah lah minggu depan kita minum hari awal. Jadi mudah-mudahan Tuhan panjangkan umur, boleh kita sama-sama lagi memahami sedikit sebanyak tafsir ataupun ayat-ayat Quran yang Tuhan turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.